Sebab itulah awak berada di kerusi analis kita. Lapu-lapu telah dikunci untuk Momo untuk pergi ke bahagian belakang untuk memaksa Sasa ini terus mengundurkan dirinya terlebih dahulu supaya tiadanya kewujudan Sasa di dalam team fight. Tetapi I like SMG punya draft. I like where this is going. Menewaskan Raja Lautan. Alamak. Akan masuk ke dalam game yang ketiga-empat sebenarnya. Mata ketiga untuk pasukan Todak dan Stormy dikenakan damage yang besar sebenarnya tu tadi. Ya, di mana mini wave pertama belum lagi sampai sebentar tadi setengah telah pun dihilangkan. Tetapi dengan adanya balance masih lagi berjaya untuk memberikan perlindungan, masih lagi membenarkan Stormy untuk mendapatkan mini wave tersebut. Ya benar sekali, kita lihat sekarang ni. Saya rasa tak agak comel sebenarnya. Syamilo macam mengira sebenarnya tadi. Ketiga, keempat dah. Masuk dah. Okey. Game keempat. Game Mata keempat. ketiga. Benar sekali. Okey, minit yang pertama sekarang ini ada sedikit sebanyak pergelutan di bahagian tengah ini. Lihat Yums di bahagian paling tengah, tetapi Valence akan mengundurkan diri beliau terlebih dahulu. Rival kawasan tepi berjaya untuk mendapatkan Ditto Wanderer tersebut. Sekarang ni pattern dia adalah di mana kalau mereka paksa lane tu buka spell dulu, buka skill dulu, pasukan tersebut akan mendapatkan pengambilan turtle yang pertama yang memudahkan pasukan SMG atau pasukan Todak sebenarnya untuk mendapatkan objektif. Dan di mana spell Chichibukai telah pun dipaksa untuk digunakan sebentar tadi, mungkin pasukan SMG boleh melakukan flank untuk mendapatkan first blood dekat ni. Tapi mereka juga perlu mengambil kira sama ada mereka nak fokus pada perkara tersebut ataupun nak memberikan fokus kepada turtle yang pertama. Kali ini pasukan SMG memberikan tanda hormat kepada Fatalings yang akan dikeluarkan oleh Yums dengan adanya dua Purify daripada Sasa dan juga Stormy. Satu langkah yang baik walaupun mereka masih lagi mengambil risiko yang tinggi dengan drafting mereka ketika ini. Satu masalah dia, even kalau mereka purify, kalau kena heavy spin sebenarnya ultimate tersebut sempat terelak kalau tak kena lock lagi. Kalau dah kena lock, ultimate heavy spin sukar untuk dipatahkan. Tapi saya rasa Purify ini adalah pilihan yang bijak disebabkan hanya Momo saja yang mampu untuk pergi pada bahagian backline. Jadi ianya bergantung pada kerja Momo dekat sini. Tapi turtle yang pertama. Min 16 telah dikeluarkan sekarang ini. Stun dikenakan ke atas Yum. Tiada lagi Fataling di dalam medan pertarungan. Momo sekarang ini cuba untuk mencari ahli-ahli pasukan SMG yang lain tetapi tidak menjumpainya. Walau bagaimanapun Moon jaya untuk mencuri ultimate daripada Stormy. Boleh saja diguna pakai untuk perlawanan yang seterusnya. Sasa jaya untuk mencuri purple buff ini tanpa sebarang masalah. Nampaknya Sasa memilih untuk menjadi lebih agresif tetapi Yum. Fataling yang kemas terus saja diguna pakai. Kita lihat bagaimana Kak Alta ini cubaan untuk menyelamatkan ahli-ahli pasukan SMG tetapi Stormy dengan hentakan pedang daripada Momo terus saja membenam Faramis tersebut dan membuka ruang kepada rival mendapatkan turtle. Liga yang baik daripada Yum sebentar tadi dapatkan dua pemain. Subway juga dijauhkan daripada pengambilan objektif. Jadi ketika ini pasukan Todak bergerak dengan sangat-sangat baik dan pasukan SMG juga mereka lakukan perkara tersebut dengan pengambilan buff yang didapatkan oleh Sasa. Sekarang ni mereka kena jaga Sasa dengan baik sebabkan Nathan mempunyai skill yang mampu iaitu interference menolak Akai, menolak Yum ke belakang sebelum mereka boleh melakukan tipat. Dan tak dilupakan dengan adanya Entropy boleh menjaga kehormatan diri dengan lebih baik lagi. Ini yang membenarkan Sasa untuk bergerak dengan lebih agresif. Tapi untuk pasukan Todak, adakah mereka akan memberikan fokus terhadap perkara tersebut? Lihat, Yum telah pun bersedia untuk memberikan tekanan terhadap Sasa. Tetapi Sasa juga dilindungi oleh Balance dan juga Subway. Heavy rotation dekat bahagian goal lane ini perlu dilaksanakan oleh pasukan SMG supaya membenarkan Sasa untuk mendapatkan itemization dia dengan lebih pantas. Tapi kita lihat ada smash daripada Smooth menghantar Momo ke arah turret pasukan SMG tapi belum cukup untuk mendapatkan kill ke atas Momo. Pada waktu yang sama Moon berdekatan memberikan serangan balas. Subway juga telah tiba puncture dan juga Phantom Execution telah dibuka. Card Alta yang telah dicuri oleh Moon yang akan menyelamatkan dua rakan karib ini. Mudah untuk mengelak serangan tersebut. Sekarang ni pasukan Todak memancing pergerakan pasukan SMG berada di bahagian atas. Mereka nak kaburi mata pasukan SMG sebenarnya untuk mengambil objektif di bahagian bawah. Tapi buat masa ini kita nampak pasukan SMG tetap tenang untuk kawal perkara tersebut. Mereka dah tak dibayangi dengan apa yang dilakukan oleh pasukan Todak. Mereka cuba untuk dapatkan perkara yang sebaliknya. Sasa menggunakan Nathan, kedudukan dia perlu dijaga.
Sebabkan dengan adanya Nathan, kita dah bincangkan sebenarnya tadi, magic penetration juga boleh berlaku dengan sangat-sangat tinggi untuk pasukan tertahan. Stormy akan dikejar, perfect match dan juga Fataling telah dikenakan, tapi tiadanya follow up kerana Purify yang telah dipakai oleh Stormy menyelamatkan keadaan. Pada waktu yang sama, Valence Luminum Blast telah dikenakan, namun tiada pertumpahan darah. Cuma yang saya sedikit risau dekat sini untuk pasukan SMG ialah di mana kawalan Weaver sedang dipegang oleh pasukan Todak, menyebabkan kenapa mereka boleh bergerak dengan lebih agresif lagi. Semua final slash yang sedikit silap. Oh, dicuri oleh Moon sekarang ni. Terus saja diproses oleh Yong dan final slash yang dikeluarkan oleh Moon menghukum semua sebentar tadi, tetapi at least SMG berjaya untuk mendapatkan turtle yang seterusnya dengan retribution timing yang lebih tepat daripada Subway. Luka itu berjaya untuk diubati dengan pengambilan natural objektif di bahagian bawah walaupun mereka terpaksa untuk menumbangkan Smooth. Tapi kena ingat EXP laner tidaklah begitu besar efeknya kalau dikorbankan. Sekarang ni baru sekali Smooth dijatuhkan. Pasukan SMG masih lagi ada peluang kepada mereka sebenarnya untuk memberikan tentangan hebat walaupun mereka sedikit ketinggalan daripada segi pengambilan gol. Dan di mana untuk Sasa seperti tadi hampir berjaya untuk mendapatkan outer turret di bahagian bawah, tetapi tidak berkesempatan untuk menghabiskannya. Namun begitu, hanya satu pukulan saja mencukupi untuk melenyapkan menara tersebut. Subway seorang diri berhadapan dengan 4 perlu berhati-hati. Adanya Yums perfect match telah dibuka, hanya memberikan sedikit penakutan kepada Subway ketika ini, tapi Ciku guys perlu berterima kasih ke atas Yum kerana membuka ruang untuk beliau mendapatkan tarik di bahagian bawah. Lihat di bahagian atas, entropi telah dibuka oleh Sasa dan damage yang dikeluarkan begitu besar sekali, memaksa Momo menggunakan flicker demi melarikan diri, tetapi SMG masih lagi belum beredar mereka bakal mendapatkan tarik dekat bahagian tengah ini. Kalau tak silap saya, ini adalah penggunaan Nathan pertama kali saya melihat betul-betul efektif apabila dibawa masuk. Dan ini menjadi situasi yang membahaya kepada pasukan Todak kalau mereka tak mampu untuk menangkap Sasa. Ada Purify, ada lagi Cult Altar. Dan nampaknya pasukan Todak perlu mengambil kira beberapa cara untuk menangkap beliau. Subway sekarang ni begitu agresif dekat bahagian bawah ini, perlu mengundurkan diri. Phantom Execution juga telah dipakai untuk mengundurkan dirinya, tapi lihat dekat bahagian atas Smooth 1 versus 1 dengan Ciku guys. Ketika ini damage yang cukup besar boleh dilontarkan oleh kedua-dua ahli pasukan tersendiri. Smooth boleh bergerak agresif sekarang ni dengan adanya second skill tersebut, iaitu Vengeance akan memberikan 7% pengambilan nyawa semula ketika mana berhadapan dengan pasukan musuh ataupun terkena kepada minion. Jadi sekarang ni untuk pasukan SMG, mereka ada satu yang agak kebal, agak mengganggu dekat bahagian team fight, tapi pasukan Todak perlu besar dengan pergerakan tersebut. Rival ditekan sekarang, ditarik semula. Ya, Rival ditarik. 16 telah dibuka, tapi lihat dibalas pula dengan penggunaan heavy spin. Final slash daripada Smooth menarik Rival dan terus saja menghukum beliau. SMG sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah mendapatkan comeback mereka. Dan ini kita dapat melihat pasukan Todak juga teragak-agak untuk memberikan sedikit sebanyak bantuan seperti tadi, ruang kepada pasukan SMG untuk bergerak dengan lebih agresif lagi. Tapi kalau kita melihat daripada segi kawalan map dekat sini, pasukan SMG yang telah pun mula mendahului apabila mereka dah pun berjaya mencetuskan ketiga-tiga outer turret, di mana pasukan Todak perlu berhati-hati. Sebab pasal berhati-hati sekarang ni, Valence juga perlu berwaspada kalau dia keluarkan dia punya shield untuk mempertahankan diri daripada terkena damage basic attack yang dikeluarkan oleh Carry. Tanpa Carry gunakan ultimate like Speed Wheel, jadi berbahaya sebenarnya untuk pasukan SMG teruskan team fight tersebut. Buat pasukan Todak, ketika ini mereka ketinggalan, tapi sebenarnya ketinggalan dia tidaklah terlalu besar. Dan pasukan SMG walaupun mereka dapat kawalan map ini, mereka kena pastikan pasukan Todak tak boleh nak kawal semak. Kalau once Todak boleh kawal semak, flanking akan berlaku. Yang benar sekali, dan sebab pasal flanking ketika ini Yums berada di tengah-tengah perlawanan ini, perlu mengundurkan diri. Valence berada di sayap kiri. Lihat heavy spin telah dikemukakan. Kak Alta juga telah dibuka oleh Moon sebentar tadi. Fatalnya kemas, tapi lihat bagaimana Stormy membalasnya semula dengan penggunaan Kak Altanya tersendiri. Stormy berjaya untuk mendapatkan kill ke atas Yum. 16 telah dikenakan ke atas Momo. Momo akan jatuh ke tangan Sasa. 2 kill telah dikutip oleh penggunaan Nathan daripada SMG. Kiting yang lebih cantik lagi daripada pasukan SMG sebentar tadi, menantikan saat di mana Todak membazirkan skill set, terutamanya apabila Moon membazirkan Kak Alta yang berjaya diculik sebentar tadi terlalu awal bagi pendapat saya, di mana pasukan SMG belum lagi memberikan komitmen sepenuhnya.
Sungguh cemerlang tindakan pasukan SMG sementara tadi di bahagian tengah. Sasa dijaga dengan sangat-sangat rapi. Dia dah siapkan glowing wand buat masa ini. Jadi continuous damage. Damage berterusan boleh dikenakan kepada pasukan Todak yang menyukarkan mereka sebenarnya untuk keluar daripada kawasan mereka sendiri. Jadi kena berjaga-jaga. Itulah target yang mereka akan cari. Jadi Nathan dengan adanya Purify sikit sebanyak jaminan kepada beliau untuk menyelamatkan diri daripada Fatal. Dengan strategi yang berbeza, dengan drafting yang berbeza, lihat bagaimana pasukan SMG berjaya untuk mendapatkan ganjaran yang begitu besar dekat game yang keempat ini. Hampir 1,000 kulit telah dimiliki oleh mereka. Momo berada dekat kawasan bahagian bawah subway, akan terus mengusir, memberikan pengacauan ke atas lot ini. Adakah akan dibalas oleh pasukan Todak? Pada waktu yang sama, lihat dekat bahagian atas, split pushing yang dilakukan oleh Chico guys. Wayang sahaja yang dilaksanakan. Adanya follow up daripada rakan-rakan, adanya Sasa, adanya semua dan Chico akan dikorbankan dengan serta-merta. Bergaduhan akan berterusan dekat kawasan lot ini. Nombor 16 telah dibuka oleh Valence, telah dikenakan semula ke atas pasukan pihak lawan, tapi Rival berjaya untuk mendapatkan lot tersebut. Datangnya Stormy dengan penggunaan Kak Alta dengan menarik semula ahli-ahli pasukan Todak. Sasa mengejar, entropi telah dibuka. Rival akan dikenakan damage yang begitu besar sekali, tetapi Stormy yang akan mendapatkan kill. Begitu juga dengan Sasa, killing spree milik beliau. Kali ini game keempat pasukan Todak pula yang tiada jawapan kepada kebebasan Sasa untuk bergerak agresif dekat sini. Dan tak dilupakan di mana pasukan SMG juga telah pun menyedari di mana lebih baik mereka mencari Chico guys terlebih dahulu. Tetapi sekarang ini Todak ingin memberikan serangan balas, namun begitu reaksi pantas daripada pasukan SMG tak memberikan peluang. Nathan pilihan yang sangat-sangat baik untuk menghalang pasukan Todak daripada terus melanggar pasukan SMG buat masa ini. Dengan adanya The of Heaven, dengan adanya Genius One, damage penetration akan menjadi sangat-sangat tinggi. Wind of Nature, selain daripada attack speed, dia juga ada sedikit pertahanan kalau berhadapan one by one dengan carry. Tapi itu bukan masalahnya. Dia takut dikejar oleh Momo. Jadi sekarang ni untuk Sasa, ada banyak cara dia untuk selamatkan diri. Ada banyak posisi yang dia boleh cari untuk keluarkan damage. Dia pasukan Todak kemungkinan besar sukar untuk mencari jawapan tersebut. Entropy, Purify dan juga Wind of Nature. Tiga-tiga itu boleh diguna pakai dalam waktu yang berbeza untuk melarikan diri. Tapi lihat bagaimana Subway nak larikan diri sekarang ni. Fataling telah dikenakan. Puncture juga bersama dengan Fatal Execution. Rival tiba pada waktunya, tetapi waktu yang lebih tepat daripada Stormy menggunakan Kak Alta demi menyelamatkan jungler mereka. Rival pula yang berada dalam keadaan yang tersepit. Heavy spin telah diguna pakai. Smooth cuba melakukan backstabbing dekat bahagian belakang. Lihat! 3 man mana slash telah dikemukakan oleh mereka. Kak Alta yang telah dibalas oleh Moon ketika ini memberikan ruang nafas untuk pasukan Todak. Stormy akan dikorbankan. Satu lagi hit, Moon yang akan mendapatkan kill tersebut. Stun telah dikenakan. Perfect match daripada Yoms membenarkan Rival mendapatkan shutdown ke atas Sasa ketika ini. Smooth akan menjadi mangsa yang keempat. Adanya spellbam daripada diri beliau. Masih lagi memiliki waktu. Akan tetapi waktu itu tidak mencukupi untuk pasukan SMG 3 yang terkorban. Kalaulah Stormy dan juga Subway bagikan bantuan seperti ini begitu lama, kita melihat semua bertahan menantikan bantuan, tetapi tidak. Sekarang ini Subway pula cuba ingin mendapatkan kill tapi tidak berjaya. Chico guys menunjukkan kenapa beliau langsung tak takut mati. Assassin datang, dia masih lagi berdiri mengeluarkan basic attack tanpa henti. Tak cukup damage sebentar tadi. Pasukan SMG cuba segala-galanya untuk tumbangkan hero bahagian backline. Pasukan SMG dalam bahaya buat masa ini walaupun mereka ada kelebihan gol yang tinggi. Tidaklah terlalu tinggi sebenarnya. 1000 tu untuk mereka survive di fasa mid game. Tapi sayang sekali pasukan Todak membaca perkara tersebut. Dengan satu team fight, mereka korbankan 4 pemain pasukan SMG. Tapi sabar, itu baru sahaja satu team fight. Perbezaan gol tak jauh, hanya 2000 gol sahaja. Tim SMG masih lagi ada 3 aim turret dan tak dilupakan Sasa yang mengenakan Nathan juga adalah hero berpasarkan late game. Jadi tak ada masalah untuk memberikan serangan balas. Tapi satu set up. Stormy telah ditarik memaksa beliau untuk membuka ke atas. Cantik di manakah follow up. Sasa tak diganggu dekat bahagian belakang. Rival telah dikemukakan. Tapi Momo sekarang ini cuba untuk lagi satu kekemasan daripada Bravest Fighter. Momo berjaya untuk mendapatkan balance. Chico guys berjaya untuk menjatuhkan Smooth. Dan
tarik lintang pukang 3S ini. Stormy, Sasa dan juga Subway tidak mampu untuk lakukan apa-apa. Membenarkan kemungkinan sahaja untuk Todak mendapatkan Lloyd ini. Tetapi Subway 5 saat saja lagi diperlukan untuk retributionnya adanya. Tak boleh, tak ada sekarang ni untuk pasukan Todak. Tak boleh ambil risiko yang besar kerana rival masih lagi belum ada. Tiada ready. Dia dikejar. Flicker diguna pakai ketika ini untuk melarikan diri tapi tak bermakna. Battling pula daripada Yum menarik Sasa sebentar tadi. Double kill yang diberikan kepada Ciku. Walaupun adanya ancaman, tetapi ancaman yang lebih besar adalah Ciku, guys. Tak, saya betul-betul bingung ni. Ini marksman, ini gold laner ke, roamer ke, ataupun EXP. Dia yang paling di bahagian hadapan, dia yang memulakan fight, dia yang berjaya dapatkan kill buat ketika ini. Saya pun sebenarnya terkagu sebenarnya. Sampaikan tidak terkata bagaimana damage yang boleh dikeluarkan oleh pasukan SMG sebenarnya cukup. Tapi tidak mampu untuk menumbangkan Ciku, guys. Apa lagi yang boleh difikirkan oleh mereka ketika ini? Keadaan sangat kritikal. Kod merah untuk pasukan SMG yang melakukan pertahanan. Pasukan Todak pula memiliki bantuan daripada Lord. Pasukan SMG dalam bahaya sebenarnya. Tetapi yang saya tunggu sekarang ini adalah untuk Sasa pula menunjukkan taringnya. Disebabkan daripada segi damage ranking tak begitu jauh. Hanya 3,000 sahaja yang membezakan kedua-dua gold laner ini. Mungkin beliau hanya menantikan satu setup sekali lagi yang cantik seperti Valence yang berjaya untuk mendapatkan Nominum Blast ke atas 3 ahli pasukan Todak. Tetapi yang perlu diambil kira dekat sini adalah Cult Altar yang akan dicuri oleh Moon itu. Perlu diambil kira. Seperti yang dikatakan oleh Rose, team, this is your moment untuk kedua-duanya sebenarnya. Sebab kedua-duanya ada ultimate yang besar, boleh mengubah nasib antara satu sama lain. Lord akan terus mara dekat bahagian bawah. Lihat Momo di bahagian hadapan. Yun menarik Smooth dekat bahagian belakang. Lihat bagaimana damage daripada Ciku, guys, tidak cukup untuk menjatuhkan Smooth sebentar tadi. Card Altar telah dibuka oleh Moon dan itu adalah tanda untuk Todak pulang semula ke arah base mereka. Itu bukan pembasiran, tapi cubaan yang baik daripada pasukan Todak. Begitu juga dengan pasukan SMG, masih lagi pertahanan yang baik. Mereka tidak hilang kesemua inhibitor turret. Masih lagi ada di bahagian atas. Cumanya sekarang ni, kerja mereka untuk melakukan pertahanan akan menjadi lebih berat disebabkan ada 2 mega minion yang akan datang daripada bahagian tengah, daripada bahagian bawah yang menyukarkan pasukan SMG. Kalau mereka biarkan perkara ini berlanjutan, memberikan kill, memberikan teamfight yang sempurna kepada pasukan Todak. Ya, sememangnya tugasan yang lebih berat untuk pasukan SMG untuk terus bertahan. Bukan saja bertahan tetapi untuk mendapatkan kemenangan. Tetapi selagi Crystal tak dihancurkan, selagi nyawa masih bernafas, Agi hidup, Agi ngelaban, jangan mengalah kerana masih lagi ada peluang untuk mereka melakukan comeback. Kata-kata semangat daripada Karakuri sebentar tadi begitu menakjubkan, boleh menidakkan AI winning prediction kita juga sebenarnya. Walaupun 80% berpihak kepada pasukan Todak, tetapi belum lagi berakhir. Masih lagi ada kemampuan, masih lagi ada nafas untuk pasukan SMG. 9 berbalas 11 daripada sudut kill. Tetapi yang lebih penting lagi untuk SMG adalah bagaimana mereka nak menjaga Sasa dan juga bagaimana Sasa nak pergi ke hadapan untuk keluarkan damage beliau. Okey, apa kita bincangkan apa masalah SMG yang terbesar dekat sini? Bagi pendapat saya, ianya adalah Moon yang menculik ke Altar. Adakah mereka perlu mencari di manakah Moon hancurkan secepat yang mungkin sebelum Todak mampu untuk melakukan serangan balas? Tetapi siapakah yang akan melakukan zoning? Sebenarnya lebih kepada ya ataupun tidak. Ya, kalau tidak, Alamak. ini Alamak. telah dikorbankan. Yums tak ada Fatally, tak mengapa Alamak. kerana Rifle masih lagi ada Heavy Spin. Nombor 16 yang kemas daripada Balance, defensif nombor 16 menyelamatkan semua sebentar tadi. Kali ini hanya Subway saja dikorbankan, tetapi Subway terkorban itu adalah titik yang besar untuk Todak dapatkan lot ini. Kalau tak ada Dominion Blast sebentar tadi, pasukan Todak akan terus langgar pasukan SMG. Gerakan yang baik daripada Valence menyelamatkan keadaan walaupun Subway dikorbankan, tapi masih lagi ada peratus. Kalau pasukan SMG cuba untuk berikan kontes kepada pengambilan Lord yang mungkin akan jadi Lord yang terakhir kepada pasukan Todak buat masa ini. Tapi mereka kata terlalu bahaya, terlalu berisiko tinggi. Kalau dikorbankan, pasukan Todak boleh one push sahaja. Jadi mereka akan berundur terlebih dahulu menantikan jawapan ketika mereka melakukan pertahanan nanti.
Okey, kita kena lihat sekarang ni 7,000 gold lead. Lot telah dimiliki. Ultimate dah di tangan. Hanya tiada flicker saja untuk Yums. Manakala SMG adanya Kak Alta, adanya Purify di tangan Sasa dan juga Stormy. Walaupun dikenakan Fatal Link ini, SMG masih lagi ada utility skill untuk menyelamatkan diri. Dan kalau kita nak fikir bagaimana mereka nak melakukan pertahanan, hanya Sasa sahaja yang mempunyai high ground dekat situ. Tetapi itu pun bukanlah burst damage secara serta-merta. Jadi satu situasi yang semakin sukar. Todak dah makin menghampiri. Perfect match telah digunakan. Hanya seorang saja ditangkap, tapi seorang itu cukup bermakna. Semua telah dikorbankan. Kak Alta telah dibuka oleh Stormy ketika ini. Begitu juga dengan Moon. Jiku guys, double kill telah dimiliki. Balance dekat bahagian belakang akan diusir keluar. Hanya ada Stormy bersama dengan Sasa ketika ini yang mampu untuk mempertahankan base mereka. Tetapi lihatlah, overpower minion dekat bahagian tepi. Jiku guys akan terus menyerang dan pasukan Toda meneruskan dynasty mereka. 4 berbalas kosong. 3 kali juara MPL Malaysia. Demi lencana di dada, mereka bertarung untuk menyarung jersey bendera Malaysia. Pasukan Todak yang berbahaya